Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jadi bersama dengan cikgu sekali lagi. So kali ini cikgu akan gunakan medium YouTube. Sebab cikgu fikir ada satu kelebihan kalau kita guna YouTube. Bermaksud bila kita bincangkan jawapan, cikgu paparkan jawapan untuk modul kamu buat minggu lepas. Jadi kamu boleh pauskan video tu, kemudian kamu boleh semak jawapan, kamu boleh tanda dulu. Okay, jadi bermaksud bila masa kamu nak berhenti, kamu boleh berhenti. Bila masa kamu nak sambung, kamu boleh sambung. Jadi itu tujuan cikgu guna YouTube kali ini. Okay, so tanpa buang masa, kita akan sambung untuk berbincang modul yang kamu buat pada minggu lepas. Jadi untuk kelas hari ini saja, dalam masa yang singkat ni, cikgu akan fokuskan kepada 4.1 sehingga 4.4 dalam bab 4, iaitu bab 4 kesihatan Malaysia. Jadi kenapa cikgu tak sambung bab yang sebelum ni? Sebab bab ni lebih banyak kepada mudah untuk perbincangan secara online. Dia tak ada orang kata apa detail mengenai eksperimen dan sebagainya. Jadi dia lebih kepada penerangan saja. So cikgu harap kamu boleh gunakan, manfaatkan video cikgu ni sebaik-baiknya untuk bantu kamu tanda modul. Jangan lupa sambil-sambil tu bila cikgu tunjuk jawapan, kamu boleh pause, kamu boleh tanda kerja kamu buat minggu lepas. Dan kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh hubungi cikgu secara terus melalui cikgu punya WhatsApp ataupun Telegram. Kemudian boleh tanya soalan kat situ. Jangan malu untuk tanya soalan, sebab siapa yang malu untuk tanya soalan sesat jalan, bermaksud tak belajar apa-apa. Okay, jadi tanpa buang masa, kita akan pergi terus kepada bahagian yang kita nak bincang hari ini. Okay, so kita akan sambung. So hari ini kita akan bincang bab 4 berkaitan dengan kesihatan manusia. Kita akan fokus daripada 4.1 sehingga 4.4. Slide ini sebenarnya disediakan oleh Cikgu Nur Razila Khalid daripada SMKU Lutiran Johor. Okay, so kita akan pergi kepada 4.1. Dia lebih kepada pengenalan berkaitan dengan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Dalam bahagian 4.1 ni kita akan pergi lebih kepada orang kata apa, definisi dia. Kemudian kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan terperinci kedua-dua jenis penyakit ni dan apakah puncanya. Okey, jadi kita akan pergi teruslah kepada definisi penyakit tu dahulu. Apakah itu penyakit? Sebenarnya penyakit ni apabila badan kita berada dalam keadaan tidak normal. Bukan saja badan, malah kita punya minda. Jadi bila kita kena penyakit, badan kita akan jadi diri kita akan jadi tidak selesa, dan badan kita sendiri suka untuk berfungsi, malah dia boleh memberikan tekanan kepada kita sebagai individu. Dan penyakit ni diteraskan kepada dua. Satu penyakit berjangkit, satu penyakit tidak berjangkit. Kita pergi kepada penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ni adalah penyakit yang mana disebabkan oleh patogen. Tak kiralah kita dapat tu secara langsung ataupun patogen itu orang kata apa, jangkitan itu disebabkan menggunakan medium ataupun vektor. Contoh penyakit berjangkit, kita ada tuberkulosis, kita ada sersema, kurap, panau, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria, demam zika, dan yang paling baru adalah COVID-19. Dan penyakit ini sebenarnya, kalau kita kata penyakit-penyakit itu, maksud dia boleh berpindah daripada individu pergi kepada individu yang lain. Manakala penyakit tidak berjangkit ni, macam tadi disebabkan oleh patogen, cikgu akan terangkan lepas ni patogen apa. Yang ini adalah penyakit disebabkan oleh faktor genetik, keturunan, bahasa mudah dia keturunan, ataupun gaya hidup kita. Gaya hidup tu bermaksud apa yang kita buat. Jadi dia boleh menyumbang kepada penyakit tidak berjangkit. Contohnya adalah kanser, hipertensi, diabetes, asma dan penyakit kardiovaskular. Dan beza penyakit ini, kenapa kita guna istilah penyakit tidak berjangkit? Sebab penyakit ini tidak boleh dipindahkan kepada individu yang lain. Bermaksud kalau cikgu kena penyakit tidak berjangkit, doa jauh-jauh. Bermaksud kalau kamu duduk rapat dengan cikgu, tak boleh berjangkit. Tapi kalau cikgu kena penyakit berjangkit, maka patogen yang ada dalam badan cikgu tu boleh berpindah kepada orang lain yang berada berdekatan. Okay, so kita pergi. Jadi ini adalah soalan modul. Ini definisi yang tadi bila cikgu dah terangkan tadi. Okay, cikgu tepikan kepala cikgu. So kita tengok kat sini. So tandakan betul bagi penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit tadi, apa bagi contoh penyakit tidak berjangkit yang kita cakap
yang betul bagi penyakit berjangkit, yang salah bagi penyakit tidak berjangkit. Jadi dalam banyak-banyak ni kita tengok terus kepada penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit kencing manis, diabetes, ada kat sini diabetes. Jadi kita tak ada pangkah. Okey, kemudian kita ada kanser, kita tak ada pangkah. Sebab kanser juga penyakit kencing manis ini tidak boleh berjangkit. Penyakit kencing manis disebabkan oleh gaya hidup. Kalau kanser ada dua faktor, sama ada genetik ataupun gaya hidup. Okey, penyakit berjangkit ni berlaku disebabkan oleh jangkitan patogen. Secara tidak langsung itu definisi dia. Dan penyakit tidak berjangkit berlaku disebabkan oleh faktor keturunan dan gaya hidup. Jadi kamu boleh pause. Okey, ini definisi balik. Kita ulang tadi definisi balik. Okey, kamu boleh pause, kemudian kamu tanda. Okey, kita akan sambung kepada slide seterusnya lah. Okey, bagaimana penyakit berjangkit itu sebenarnya disebarkan. Jadi ini yang cikgu nak terangkan pasal patogen. Penyakit berjangkit ini disebabkan oleh patogen. Patogen ni adalah organisma yang menyebabkan penyakit. Okey, kita ada yang pertama virus. Yang kedua adalah bakteria. Yang ketiga kita ada protozoa, kita ada kulat dan kita ada cacing. Jadi organisma yang cikgu tunjuk dekat depan ni, yang ini yang boleh bawa penyakit kepada kita. Jadi yang boleh bawa penyakit kita panggil sebagai patogen. Jadi bagaimanakah patogen ini boleh disebarkan? Okay, kita tengok patogen ni sebenarnya boleh disebarkan ataupun boleh berpindah daripada seorang mangsa. Kita bagi contoh Ahmad lah. Ahmad A, dia kena penyakit ni. Jadi dalam badan dia ada patogen. Jadi daripada situlah patogen itu boleh berpindah daripada, kita maaf slide tu bergerak. Okey, daripada Ahmad tu sendiri sebagai mangsa, kemudian dia akan pergi kepada mangsa yang lain, sama ada melalui yang pertama kita sebut sebagai vektor, okey, ataupun melalui air, udara dan sentuhan. Tengok. So, mangsa ni dia adalah host. Host tu bermaksud tempat di mana patogen masuk. Dan dia tidak ada sistem pertahanan badan. Bermaksud bukan sistem pertahanan badan dia lemah lah bahasa mudah dia. Dan bermaksud bila datang saja patogen, dia mudah dijangkiti. So setelah patogen tu masuk dalam badan ni, dalam mangsa ni, ataupun dia jadi host, tempat di mana patogen tu menumpang, maka dia akan menunjukkan gejala-gejala yang tertentu. Kita bagi tengok yang pertama, iaitu penyakit yang disebabkan oleh bawaan udara. So untuk bawaan udara, kita ada dua jenis jangkitan. Cara dia boleh berjangkit. Yang pertama melalui titisan. Jadi saya akan terangkan. Yang kedua adalah melalui habuk. Okay, kedua-dua ini sebenarnya dia akan, orang kata, bercampur dengan udara dan dia akan bergerak bersama-sama udara. Jadi penyakit yang disebabkan oleh titisan, okay, kamu boleh tengok penyakit yang boleh disebabkan oleh titisan ada dekat sebelah sini, sebelah sini. Okey, penyakit yang disebabkan oleh titisan ni adalah berpunca daripada percikan titisan air yang ada dalam badan pesakit tu, sama ada melalui hidung ataupun mulut. Dan apabila pesakit tu bersin, batuk, bercakap, menguap ataupun bernafas, bermaksud patogen tu boleh keluar. Jadi siapa yang duduk dekat boleh menjadi host seterusnya. Okey, bermaksud patogen itu akan masuk dan menjangkiti orang yang duduk dekat. Contoh yang lain secara kita tak perasan adalah bila kita berkongsi air, guk kita minum, kadang-kadang setengah air liur tu masuk balik tau dalam air kita tu. Jadi patogen masuk dalam air. Lepas tu kita sebagai kawan minta nak sikit air, boleh? Secara tak sengaja patogen itu boleh pergi kepada mangsa seterusnya. Kemudian dia ada yang jangkitan yang kedua sebelah sini, iaitu jangkitan habuk. Jadi jangkitan habuk ini berpunca daripada bakteria, yang mana contohnya bila kita dah bercakap, cikgu bercakap air liur keluar, dalam air liur cikgu tu ada patogen. Jadi bila air liur tu kering, meruap, bakteria di dalam tu akan bertukar menjadi bentuk spora. Dan spora tersebut akan bergerak bersama dengan angin di dalam habuk. Jadi bila spora tu masuk dalam badan host yang baru ataupun mangsa yang baru, maka dia akan bertukar balik. Maksudnya dia akan hidup balik. Daripada spora tu dia akan jadi bakteria, dan host itu akan terkena penyakit yang disebabkan oleh patogen tersebut. Jadi kamu ingat, penyakit bawaan udara, cara jangkitannya ada dua. Satu titisan, satu habuk.
Jadi bagaimana kita nak mengelakkan daripada benda ini berjangkit? Kita ada cara dia. Yang pertama, bila kita nak bersin, menguap ataupun batuk tu, tolong tutup mulut dengan tutup hidung. Kemudian bila kita dah tutup tangan tu, tolonglah basuh dengan sabun ataupun hand sanitizer. Okey. Yang kedua adalah tidak meludah di merata-rata tempat. Ini adalah amalan yang bahaya. Contohnya kalau kamu bawa penyakit, kamu ludah dekat bus stop, kemudian ludah kamu tu akan jadi kering, meruap, dan patogen itu boleh kalau patogen itu disebabkan oleh bakteria, dia akan bertukar menjadi spora dan dia akan naik bersama dengan udara. Okey, kemudian kita kena mengelakkan diri daripada tempat penuh yang sesak. Sebab apa? Bila kita duduk dekat ramai-ramai, maka titisan daripada badan kita tu ataupun badan pesakit tu lagi mudah untuk disebarkan. Sebab duduk rapat-rapat. Dan kalau boleh, okey, dudukkan di tempat yang cukup cahaya. Cahaya terutamanya cahaya apa? Cahaya matahari. Sebab sinar ultraviolet boleh membunuh mikroorganisma di udara sesetengah sahaja, bukan semua. Contohnya COVID-19 telah dibuktikan bahawa tidak akan mati di bawah cahaya matahari, kena guna sanitizer. Okey, contoh penyakit yang boleh merebak melalui udara. Yang pertama, tuberculosis ataupun penyakit batuk kering. Kemudian kita ada selesema, kita ada SARS. Yang ni zaman cikgu kecil dulu, zaman kamu kecil dulu. Kita ada influenza A, kita ada cacar air, dan yang paling baru kita ada COVID-19. Itu sebab SOP COVID-19 sama macam kita belajar dalam ni. Okey, tu pakai pelitup muka, paling mudah lah. Sebab kita nak elakkan daripada siapa yang sakit, kalau batuk pun tak perlu tutup dah. Sebab mask tu akan halang daripada patogen itu keluar. Dan orang yang berada dekat sekeliling pun selamat sebab patogen tak boleh masuk. Kemudian kita kena mengelakkan tempat-tempat yang sesak. Tengok nampak Sebab apa? Sebab COVID-19 itu adalah penyakit bawaan udara. Jadi cara dia adalah sama. Seterusnya kita akan pergi kepada penyakit bawaan air. Okey, penyakit bawaan air ni punca dia adalah kerana kita berpunca daripada sesetengah tempat yang tiada orang kata apa, sistem air yang terawat. Jadi sistem bekalan air terawat yang sempurna dan sistem sanitasi yang tidak sempurna. So sistem sanitasi itu merujuk kepada sistem tandas lah. Sistem tandas yang tidak sempurna. Ambil contoh mudah. Okey, sesetengah tempat dia buat tandas di atas air, direct tembuk lubang je. Kemudian kalau kita buang air, okey, tinja ataupun najis itu terus masuk ke dalam air sungai ataupun air laut. Dan masalahnya adalah kalau orang tu ada penyakit. Bila dia ada penyakit berjangkit, di dalam badannya ada patogen. Okey, organisma yang menyebabkan penyakit itu, sesetengah patogen dia akan keluar bersama dengan tinja. Jadi bila tinja itu masuk dalam sungai, bermaksud sekarang ni air dalam sungai sudah ada patogen. Kemudian datanglah orang yang duduk dekat orang yang kampung yang sama, pergi minum air sungai itu tanpa merawat dulu air sungai itu. Tak masak pun ala kadar. Jadi secara otomatik patogen itu boleh tersebar, berpunca daripada sistem sanitasi tidak sempurna. Patogen masuk dalam air dan orang lain minum air tersebut, maka patogen akan tersebar. Contoh yang lain inilah apabila keadaan banjir, selain daripada air tidak terawat dan juga sistem sanitasi tak sempurna, penyakit-penyakit boleh tersebar melalui banjir. Kenapa? Sebab bila banjir, kamu bayangkanlah tandas-tandas tu, tandas-tandas tu, air banjir naik, sistem sistem pembentungan yang simpan najis tu pun turut sama naik bersama air banjir. Kemudian kita suka seronok pergi mandi dan secara tak sengaja tertelan air tersebut, maka penyakit pun boleh merebak, patogen boleh merebak. Jadi apakah contoh penyakit yang orang kata apa melalui air ni? Kita ada yang pertama iaitu kolera. Yang kedua kita ada demam kapialu, kita ada disentri ameba. Okey, seterusnya cara bagaimana kita nak mengelakkan daripada terkena penyakit bawaan air ni. Okey, yang pertama paling mudah kita guna dekat negara kita guna klorin. Kita guna klorin. Klorin ni bukan saja kita campur dalam air kolam, kita juga campur dalam bekalan air kita. Sebab klorin ni
dia boleh membunuh patogen. Kemudian kita kena ada sistem tandas yang punya sanitasi yang sempurna. Bermaksud tinja tu lepas buang, janganlah direct ke dalam air. Kita simpan dalam tangki pembentungan yang mana nanti akan datang apa? Kalau dekat Melaka ni akan datang Syabas. Syabas tak salah cikgu. Bukan Syabas. Syabas lah, okey. Syabas Syarikat Air Selangor bukan. Indah Water. Okey, maafkan cikgu. Datang Indah Water, dia akan sedut segala bahan tinja kita tu dan dia akan hantar kepada kilang untuk merawat air tersebut. Okey, dan seterusnya pastikan air yang kita minum tu dididih dengan sempurna. Didih yang sempurna bermaksud suhu air mendidih lah, sehingga air tu menggelegak dalam tempoh beberapa minit, barulah kita kata sempurna. Dan ya, penting sabun. Cuci tangan guna sabun selepas keluar tandas. Sebab apa? Sebab bila kalau host itu ada penyakit bawa patogen, dia guna tandas, kemudian dia basuh berak, dia basuh, kemudian dia tak basuh tangan dengan sabun, maka tangan dia tu ada patogen. Kemudian dia pergi bersalam dengan orang, dia pergi tepuk belakang member. Jadi serta automatik patogen tu sebenarnya boleh tersebar. Jadi guna sabun, sebab sabun boleh membunuh patogen. Seterusnya kita pergi kepada penyakit yang disebabkan oleh sentuhan. Ini tengok dekat sini gambar yang ada dekat depan ni. Gambar atas sekali itu adalah panau. Yang bawah ni adalah kurap. Kita tengok kurap. Okey. So penyakit yang disebabkan oleh sentuhan ini adalah contoh dia adalah panau dengan kurap. Kedua-duanya adalah disebabkan oleh kulat. Jadi apabila berlaku sentuhan kulit antara pesakit host dengan mangsa, okey, ataupun mangsa memakai pakaian pesakit, maka kulat itu akan berpindah daripada satu kulit pergi ke satu kulit yang lain. Contoh penyakit lain yang disebabkan oleh sentuhan adalah penyakit sifilis ataupun gonorrhea. Yang ini berpunca daripada hubungan seks. Jadi penyakit patogen ni dia ada dalam air mani ataupun berdalur faraj, maka dia boleh tersebar apabila dua individu menjalankan hubungan seks. Seterusnya kita ada virus HIV. Yang ni yang bahaya ni. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan penyakit AIDS yang boleh membunuh sistem pertahanan badan kita. Bila sistem pertahanan badan kita mati, maka kita tak boleh lawan apa-apa penyakit tu. Okey, yang ini pula berpunca daripada hubungan seks, darah atau perkongsian jarum suntikan. Itu bahaya. Okey, seterusnya kita pergi kepada jangkitan melalui vektor. Jadi dalam vektor ni, dari tadi kita bercakap melalui udara, kita bercakap pasal sentuhan, kita bercakap daripada air, dia direct daripada manusia, berpindah patogen tu kepada air, udara ataupun sentuhan, pergi kepada manusia yang lain. Sekarang ini kita bercakap pasal haiwan. So setengah patogen ni dia melekat dalam haiwan, dan haiwan tersebutlah yang menjadi host. Yang ini kita sebut sebagai vektor. Dia sendiri tak kena penyakit tu, dia cuma bawa patogen tu. Contohnya, bila nyamuk ni dalam badan dia ada patogen, dia pergi kepada badan manusia yang lain, maka patogen tu akan berpindah daripada A pergi kepada B. Jadi haiwan yang memindahkan patogen ni kita panggil sebagai vektor. Kita ada vektor yang pertama, kita sebut sebagai lipas. Okey, setengah lipas dia akan membawa patogen dikenali sebagai Salmonella typhi yang boleh menyebabkan kita keracunan makanan dan kematian lah kalau teruk sangat. Okey, kita ada lalat, sama juga. Lalat dia bawa patogen Salmonella typhi. Okey, kita ada nyamuk, yang ni patogen yang kita panggil sebagai nyamuk Aedes, dia bawa virus dengue. Yang ni kita ada nyamuk Anopheles, dia bawa Plasmodium malariae, yang bawa penyakit demam malaria. Kita ada tikus. Tikus dia bawa patogen dikenali sebagai bakteria Leptospira sp. Okey, yang mana dia bawa penyakit kencing tikus. Okey, so kita ambil contoh macam ni, macam nyamuk kan. Nyamuk bila dia bawa virus, dia bawa patogen tu, maka dalam kelenjar air liur tu masa hisap darah, maka patogen akan masuk ke dalam badan. Jadi dia akan menyebabkan patogen tersebut merebak ke dalam badan. Dan nyamuk ni pula, dia tak kenyang yang satu, dia akan pergi kepada mangsa yang lain. Maka patogen itu akan berpindah kepada mangsa yang seterusnya. Kenapa vektor nyamuk ni sangat serius? Sebab nyamuk ni banyak. Kalau kamu tak jaga saja takungan air,
dekat luar, maka dia boleh membiak dalam masa yang singkat. Dan dia kecil. Kadang-kadang kita tak sedar pun dia dah gigit kita. Okey, baru kita rasa gatal, nak tampar dah tak sempat. Dia dah bergerak kepada mangsa yang lain. Kalau lalat pula macam mana? Lalat yang bawa patogen tu lah, contohnya ni dari lalat dia pergi kepada sampah, lepas tu dia pergi kepada makanan kita. Jadi patogen yang melekat dekat badan dia tu akan berpindah kepada makanan. Kemudian kamu makan, maka patogen tu akan masuk ke dalam badan. Okey, jadi ini yang cikgu cerita tadi. Okey, mengenai penyakit, cara penyebaran dan contoh penyakit. Ini modul kamu boleh semak jawapan kamu. Okey, boleh pauskan video ni untuk semak. Kemudian kamu boleh tanda. Okey, tanda. Okey, kemudian kita akan sambung kepada slide yang seterusnya. Okey, yang ini adalah mengenai patogen. Jenis patogen, virus, bakteria, protozoa dan juga kulat. Dan di bawah ni adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen tersebut. Jadi sama. Boleh pauskan video ni sekejap, tanda kamu punya buku. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh patogen tadi, dan apakah gejala-gejala dan patogen dia. Kita tengok malaria. So malaria ni, tanda-tanda dia, simptom-simptom dia adalah menggigil, demam dan berpeluh. Okey, dia disebabkan oleh Plasmodium malariae, yang mana vektor dia adalah Anopheles. Okey, berpunca daripada gigitan nyamuk. Dan tanda-tanda penyakit malaria adalah kirit-birit, muntah-muntah. Tadi apa? Okey. Kemudian kita akan sambung seterusnya, kirit-birit dan muntah-muntah. Ni silap ini bukan malaria. Okey, cikgu kena betulkan ini adalah penyakit kolera disebabkan oleh larat. Tanda-tanda dia macam orang kata apa? Keracunan makanan. Di punca dia, vektor dia adalah lalat, yang mana lalat tu bawa bakteria Vibrio cholera ni pergi kepada makanan, kemudian dia akan pergi kepada makanan yang lain, kemudian kita makan benda tu. So dia akan menyebabkan penyakit kolera. So seterusnya adalah denggi. So tanda-tanda denggi ni adalah sakit sendi, demam, sakit kepala dan mata berair. Apakah punca dia? Adalah patogen yang kita panggil sebagai virus denggi lah. Kemudian dia punya vektor adalah nyamuk Aedes, dan dia berpunca daripada gigitan nyamuk. Yang ini seterusnya adalah Zika. So Zika, tanda-tanda dia adalah demam, ruang, sakit sendi, mata kemerahan, berpunca daripada virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes juga, dan cara penyebarannya adalah melalui gigitan. Okey. Kepialu. Yang ini demam kepialu, tanda dia adalah demam, usus berdarah, berpunca daripada bakteria Salmonella typhi yang mana dibawa oleh lalat lipas. Yang ni sama juga, lalat dengan lipas kan dia suka makanan. Jadi kalau kita bedah makanan ke muka, kalau makhluk vektor ni pergi kepada makanan tersebut, maka dia boleh memindahkan bakteria ni. Seterusnya adalah leptospirosis. Tanda dia adalah demam, sakit kepala, sakit otot disebabkan oleh bakteria Leptospira, berpunca daripada tikus, iaitu vektor yang bawa patogen tersebut. Okey, yang mana tikus tu dia akan pergi kepada tanah, makanan dan air, dan kalau dia kencing ke, kalau dia makan makanan kamu ke, maka bakteria tu boleh berpindah daripada tikus tersebut pergi kepada makanan atau pergi kepada air. Kemudian bila kita guna air tersebut, maka kita akan kena penyakit. Okey, seterusnya ini. Ini adalah soalan berkaitan dengan gejala, simptom-simptom penyakit-penyakit tadi. So jangan lupa kamu boleh pauskan video ni, kemudian kamu boleh semak jawapan kamu. Okey. So kita pergi kepada pencegahan penyakit. Untuk penyakit yang tidak berjangkit, yang ini berpunca daripada amalan kita. So kita ambil contoh arteriosklerosis. Punca dia adalah pembedapan kolesterol, bermaksud pengambilan makanan kolesterol. Kemudian kita ada penyakit diabetes. Penyakit disebabkan oleh kandungan tinggi gula. Contohnya kamu memang suka minum air tin, satu hari mesti 3 tin, maka kandungan gula dalam badan banyak. Contohnya satu lagi amalan kita apa? Buat air 3-in-1, letak juga susu pekat manis. So itu kerja untuk menambah gula. Kita ada hipertensi, iaitu penyakit tekanan darah tinggi disebabkan oleh garam yang berlebihan. Ini yang bahaya juga ni, sebab orang kita suka garam. Contohnya McD, kentang goreng McD ada banyak garam. Kentang goreng bukan McD je lah, apa-apa fast food. Okey, so kita tengok macam mana kita nak mengatasi penyakit ni. Ada dekat bawah ni. Untuk penyakit tak berjangkit, dia bergantung pada gaya hidup kita. Bersenam, ambil makanan seimbang, banyak minum air kosong, kurangkan pengambilan makanan manis dan
mak. So boleh tanda dulu. Okey, boleh tanda. So mana kita nak tengok pula macam mana nak halang penyakit yang berjangkit. Okey, penyakit yang berjangkit ni macam mana pula? So kita tengok. Kita ada 3 peringkat, iaitu peringkat primer, peringkat sekunder dan peringkat tertier. So pada peringkat primer ni merujuk kepada diri kita sendirilah. Yang pertama kita kena kekalkan kesihatan kita. Pastikan tempat kita sentiasa bersih, sentiasa membuat sanitasi. Okey, bermaksud kita buat sanitasi tu kita bersihkan kawasan rumah kita daripada mikroorganisme ataupun patogen. Untuk peringkat primer ni, satu yang lain adalah kita boleh meningkatkan daya badan kita, daya tahan badan kita dengan mengambil vaksin. Untuk siapa? Bukan sekadar ibu, bukan sekadar bayi, bukan sekadar kanak-kanak. Pengendali makanan, jemaah haji dan pengembara pun kita boleh ambil vaksin untuk tingkatkan sistem pertahanan badan kita terhadap penyakit tertentu. Ini adalah cara kita nak cegah penyakit peringkat primer. Okey, seterusnya sentiasa buat pemeriksaan kesihatan, amalkan gaya hidup sihat dan juga makan makanan yang seimbang. Peringkat sekunder pula, kalau dah ada penyakit dekat situ, macam ni kita nak buat? Kita putuskan transmisi ataupun penyebaran penyakit secara aktif atau secara pasif, dan kita memberi rawatan awal. Dan kalau penyakit yang boleh berjangkit, kita kena asingkan pesakit tersebut dengan orang lain. Contohnya apa? Kita buat dekat sekarang. Siapa yang positif, kita akan hantar pergi ke pusat kuarantin. Sebab kita nak asing. Biar mereka sembuh. Bila mereka dah sembuh, baru mereka boleh bercampur dengan masyarakat. Untuk peringkat tertier, okey, kita boleh mengawal populasi vektor dengan memusnahkan tempat pembiakan dan tempat perlindungan. Contohnya ini gambar rajah ni, ini tujuan dia untuk menghapuskan vektor nyamuk. Jadi dengan membuat semburan tersebut, maka nyamuk akan mati. So mengurangkan populasi vektor. Dan juga kita boleh menguatkuasakan undang-undang kepada pengusaha permis dan makanan yang kotor. Yang ini adalah untuk kita halang penyakit yang disebabkan oleh patogen lalat. Cikgu ulang disebabkan oleh patogen lalat. Seterusnya kita pergi kepada melindungi diri kita menggunakan kelambu atau ubat nyamuk dan memakai pakaian yang tebal. Jadi itu saja untuk slide cikgu hari ini. So cikgu harap benda ini dapat membantu. Dan jangan lupa isi kehadiran hari ini dan tanda kerja kamu tu. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.